Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita hari ini dalam Kelantan Ikhlas. Saya Cikgu Zainuddin Abdul Razak, Guru Cemerlang Kimia. Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk Ikatan Kimia. Ikatan kimia. Ikatan kimia terbentuk melibatkan pemindahan elektron dan juga perkongsian elektron. Melalui pemindahan elektron, ikatan kimia terbentuk di antara atom logam dan atom bukan logam. Seperti yang anda telah pelajari dalam topik sebelumnya, iaitu dalam jadual berkala unsur, atom logam adalah kumpulan 1, 2 dan 13 dengan elektron valen masing-masing 1, 2 dan 3. Manakala atom bukan logam adalah daripada kumpulan 15, 16 dan 17 dengan elektron valen masing-masing 5, 6 dan 7. Atom bukan logam apabila bertindak balas dengan atom logam, atom logam akan menderma elektron untuk membentuk ion positif atau dikenali sebagai cation. Manakala atom bukan logam pula, dia akan menerima elektron untuk membentuk ion negatif atau dikenali sebagai anion. Ion positif daripada atom logam apabila menderma elektron untuk unsur ataupun atom kumpulan 1 akan menderma 1 elektron membentuk cation yang bercas 1 positif. Kumpulan 2 akan menderma 2 elektron valensnya akan membentuk ion bercas 2 positif dan kumpulan 13 akan menderma 3 elektron valensnya untuk membentuk ion bercas 3 positif. Manakala atom bukan logam apabila menerima elektron, atom unsur kumpulan 15 akan menerima 3 elektron untuk membentuk anion bercas 3 negatif. Kumpulan 16 akan menerima 2 elektron untuk membentuk ion bercas 2 negatif dan kumpulan 17 akan menerima 1 elektron untuk membentuk ion bercas 1 negatif. Atom logam dan atom bukan logam menderma dan menerima elektron untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet. Jadi ion positif yang terbentuk daripada atom logam, manakala ion negatif yang terbentuk daripada atom bukan logam, berlawanan cas akan ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Maka dengan itu ikatan ion terbentuk dan seterusnya akan membentuk sebatian ion. Manakala ikatan kimia yang terbentuk yang melibatkan perkongsian elektron adalah melibatkan antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Seperti yang anda ketahui, atom bukan logam adalah unsur-unsur daripada kumpulan 14, 15, 16 dan 17. Atom-atom bukan logam daripada dua-dua atom bukan logam ini akan menyumbang elektron untuk perkongsian untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Jika atom-atom tersebut berkongsi sepasang elektron, maka ikatan kovalen tunggal akan terbentuk. Manakala jika atom-atom tersebut berkongsi dua pasang elektron, maka ikatan kovalen ganda 2 akan terbentuk. Jika perkongsiannya melibatkan 3 pasang elektron, maka ikatan kovalen ganda 3 akan terbentuk. Dan seterusnya membentuk sebatian kovalen. Seterusnya, kita perlu tahu bagaimana untuk melukis rajah pembentukan ikatan dalam sebatian. Untuk sebatian ion, untuk melukis susunan elektron dalam sebatian yang terbentuk, sebagai contoh kita tengok natrium klorida. Pelajar kena pastikan bahawa bilangan elektron dalam setiap petala mesti betul dengan 2 elektron dalam petala pertama dan 8 elektron dalam petala kedua dan ketiga.
Untuk SPM, peringkat SPM, bilangan petala yang biasanya paling tinggi adalah 3 petala. Okey, jadi boleh ingat, petala pertama maksimum 2, petala kedua dan ketiga maksimum 8. Manakala yang seterusnya adalah perlu tunjukkan cas pada setiap zarah. Dan seterusnya, tulis simbol bagi setiap unsur di tengah setiap ion. Okey, tapi macam mana kita hendak melukis? Terlebih dahulu pelajar perlu tahu pembentukan sebatian ion itu mesti melibatkan pemindahan elektron. Perlu pelajar tentukan formulanya terlebih dahulu. Okey, sebagai contoh, biasanya pelajar akan dibekalkan dengan nombor proton atau susunan elektron. Jika nombor proton diberikan, maka pelajar perlu tulis susunan elektron. Daripada contoh yang diberikan, kalau kita ada atom natrium, okay, nombor protonnya 11, maka susunan elektronnya 281. Satu elektron valen bermaksud ia adalah unsur kumpulan logam. Klorin Cl dengan nombor proton 17 dan susunan elektronnya 287. 7 elektron valen bermaksud ianya adalah dalam kumpulan 17, maka dia adalah unsur bukan logam. Bila logam dan unsur bukan logam bertindak balas, maka ikatan ion akan terbentuk. Jadi di sini, natrium dengan susunan elektron 281, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, natrium akan menderma satu elektron membentuk ion natrium yang bercas 1 positif. Manakala klorin dengan susunan elektron 287, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, klorin perlu menerima satu elektron, maka ion klorida terbentuk Cl negatif. Untuk mendapatkan formula tindak bala antara natrium dengan klorin, maka kita akan buat nisbah charge. Okay, ion natrium dan ion klorida. Ion natrium dengan charge 1 positif, manakala ion klorida dengan 1 negatif. Okay, kita akan silangkan, maka kita akan dapati nisbah charge adalah 1 nisbah 1. Maka formulanya adalah Na1Cl1. Jika perlu huraian untuk esei, beginilah dia punya susunan ayat untuk penerangan dalam esei. Okey, macam mana hendak melukis susunan elektron? Okey, bagi sebatian natrium klorida. Okey, seperti yang kita tengok tadi, atom natrium 281 ada satu elektron valen. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom natrium akan menderma satu elektron kepada atom klorin. Okay, apabila atom natrium menderma satu elektron, maka ion natrium terbentuk dengan bercas 1 positif. Manakala atom klorin apabila menerima elektron, maka ia akan mencapai susunan elektron oktet yang stabil dan membentuk ion klorida 288. Okay. Ion positif dan ion negatif, okay, akan saling menarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat untuk membentuk ikatan ion. Okay. Bagaimana pula dengan sebatian kovalen? Untuk melukis raja dalam pembentukan sebatian kovalen. Sebagai contoh, kita tengok ialah pembentukan dalam tetraklorometana di antara atom karbon dengan atom klorin. Okey, sama juga. Okey, sila pastikan bilangan elektron dalam setiap petala mesti betul, di mana 2 elektron pada petala pertama dan 8 elektron pada petala kedua dan ketiga. Dan pastikan bilangan atom-atom yang berkongsi pasangan elektron mesti betul. Dan tulis setiap unsur
simbol unsur di tengah setiap atom dalam molekul. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, untuk lebih detail lagi, kita tengok contoh bagaimana pembentukan susunan elektron dalam sebatian tetraklorometana, di mana di antara tindak balas karbon dengan klorin, di mana karbon dengan nombor proton 6, okey, dan klorin nombor proton 17. Karbon 6, maka susunan elektronnya 2, 4. 4 elektrovalen bermaksud karbon adalah unsur bukan logam. Begitu juga dengan klorin 287, 7 elektrovalen bermaksud klorin juga adalah unsur bukan logam. Unsur bukan logam dengan unsur bukan logam apabila bertindak balas akan membentuk ikatan kovalen. Macam mana kita nak menentukan formula bagi tetraklorometana? Okey, pertama sekali pelajar kena senaraikan atom yang terlibat. Okey, kemudian menulis susunan elektron dan seterusnya memastikan elektron yang diperlukan oleh atom untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet, dan seterusnya buat nisbah, dan akhir sekali barulah kita boleh tentukan formula. Okey, kita tengok atom karbon dan klorin yang terlibat dekat sini, maka susunan elektron karbon 24, klorin 287. Jadi untuk karbon, elektron yang diperlukan untuk mencapai susunan elektron oktet ialah 4, manakala klorin adalah 1. Jika karbon memerlukan 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, maka karbon perlu menyumbang 4 elektron kepada pasangannya. Manakala klorin jika memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet yang stabil, maka klorin perlu menyumbang 1 elektron kepada pasangannya. Okey, sumbangan antara atom-atom tersebut, okey, terbentuklah nisbah. Maka nisbah yang diperoleh 1:4, maka formula bagi tindak balas antara karbon dan klorin C1Cl4. Okey, dalam huraian untuk esei, beginilah susunan ayat-ayatnya yang perlu pelajar tulis. Okey. Okey, kita tengok macam mana hendak melukis CCl4, susunan elektron dalam CCl4. Kita tahu kita ada karbon 1, yang 1 mesti ditulis di tengah. Manakala klorin kita ada 4. Kalau 4 maksudnya dia ada di kiri, kanan, atas dan bawah. Okey. So kita akan tengok. Karbon memerlukan 4, jadi keempat-empat elektrovalennya perlu disumbangkan untuk perkongsian. Manakala klorin memerlukan 1, maka setiap atom klorin perlu menyumbang 1 elektron untuk perkongsian. Maka inilah susunan bagi CCl4. Okey, dan bahagian terakhir untuk pembandingan sifat fizik sebatian ion dan sebatian kovalen. Okey, kita ada sifat fizik sebatian ion dan juga sebatian kovalen. Okey, sifat fizik yang terlibat di sini ialah pertama kita ada takat lebur dan takat didih. Okey, di mana takat lebur dan takat didih bagi sebatian ion adalah lebih tinggi, manakala sebatian kovalen lebih rendah. Sifat fizik yang kedua ialah kekonduksian elektrik, di mana sebatian ion boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan aqueous atau leburan. Walau bagaimanapun dalam keadaan pepejal, sebatian ion tidak dapat mengkonduksi elektrik. Dan sebatian kovalen pula tidak dapat mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Dan sifat fizik yang ketiga ialah dari segi ketelarutan, di mana sebatian ion adalah larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik.
Manakala sebatian kovalen larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Okey, contoh soalan pertama. Diberikan rajah 7 menunjukkan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk antara unsur V dan unsur W. Okey, rajah 7. Okey, berdasarkan rajah 7, terangkan kedudukan unsur W di dalam jadual berkala unsur. Terangkan. Bila melibatkan terangkan, kena pastikan kata tugas tersebut pelajar perlu memberi jawapan dan juga sebab. Okey, tengok pada peruntukan markah, 4 markah. Bermaksud pelajar kena memberi 4 poin. Okey, terangkan kedudukan unsur W di dalam jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur, kedudukan dalam jadual berkala unsur bermaksud pelajar kena tentukan kumpulan dan juga kala. Kumpulan boleh ditentukan dengan menentukan electrovalence dan juga untuk kala petala berisi elektron. Okey, electrovalent dan bilangan petala berisi elektron boleh didapati daripada susunan elektron bagi atom W. Maka sebelum itu kita kena tentukan dahulu susunan elektron bagi atom W. Dalam rajah 7 diberikan ialah susunan elektron bagi ion W, iaitu W negatif 1 dengan susunan elektron 288, bermaksud atom W telah menerima satu elektron sebab dia telah membentuk ion bercas 1 negatif, bermaksud atom telah menerima 1 elektron. Maka susunan elektron bagi atom W ialah 287. 287 menunjukkan bilangan petala berisi elektron adalah 3. Maka W berada di dalam kala 3. Dan 287, 7 menunjukkan bilangan elektron valen. Bermaksud W berada dalam kumpulan 17 kerana mempunyai 7 elektron valen. Jadi, bila pelajar perlu bagi jawapan, sila tulis. Pertama sekali dinyatakan susunan elektron bagi atom W, iaitu 287. Maka unsur W terletak dalam kumpulan 17 sebabnya kerana atom W mempunyai 7 elektron valen. Dan unsur W juga berada pada kala 3 sebabnya kerana mempunyai 3 petala berisi elektron. 4 markahnya di mana? Okey, poin pertama kumpulan 17, poin yang kedua 7 elektrovalen dan poin ketiga kala 3 dan poin yang keempat adalah 3 petala berisi elektron. Okey, untuk soalan seterusnya iaitu B, terangkan bagaimana sebatian itu terbentuk. Sekali lagi kita ada istilah terangkan. Terangkan di sini sama juga, maksudnya pelajar perlu memberi jawapan serta sebab. Dan pelajar juga sebagai panduan untuk memberi jawapan perlu melihat kepada markah yang diperuntukkan, iaitu 7 markah. Bermaksud pelajar perlu beri 7 poin yang penting. Okey, bagaimana sebatian ini terbentuk, iaitu di antara atom V dan juga atom W. Okey, kita dapati bahawa atom V dengan susunan elektron 282 akan menderma 2 elektron valensnya untuk mencapai susunan elektron oktet 288 dan membentuk ion V2 positif. Manakala atom W pula dengan susunan elektron 287 untuk mencapai susunan elektron oktet, W perlu menerima 1 elektron, maka membentuk W negatif 1 dengan susunan elektron 288. Okey, jadi di sini
Kita tahu dia bentuk sebatian ion. Kenapa? Kita kena tentukan. Di mana V 2882, maksudnya elektrovalen 2, maka dia dalam kumpulan 2. Dan V adalah merupakan unsur logam. Manakala W 287 bermaksud kumpulan 17, dia adalah bukan logam. Logam dengan bukan logam akan membentuk ikatan ion. Jadi di sini fokus pelajar adalah memberi jawapan berdasarkan ikatan ion. Di mana jawapan yang perlu ditulis pertama sekali susunan elektron bagi atom V. Yang kedua, menyatakan bagaimana untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, so di sini kita ada susunan elektron bagi atom V ialah 2882. Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom V melepaskan 2 elektron untuk menghasilkan ion V2 positif dengan susunan elektron 288. Okey. Susunan elektron bagi atom W 287, maka untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom W menerima elektron untuk menghasilkan ion W negatif dengan susunan elektron 288. Jadi satu atom V melepaskan 2 elektron kepada 2 atom W. Okay, jadi ion V2 positif dan ion W negatif ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat untuk membentuk ikatan ion. Maka sebatian ion terbentuk dengan formula VW2. Okay, ini kita dah tengok bagaimana hendak menentukan formula VW2. Di sini soalan dah dinyatakan jumlah atom V dan atom W yang bergabung untuk membentuk sebatian VW2. Okey, di mana poin dia? Okey, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan juga poin 6 dan seterusnya yang ke-7. Okey. Jadi ini boleh digunakan sebagai panduan untuk menulis jawapan bagi pembentukan ikatan ion. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan C. Dalam soalan C, elemen atau unsur W juga boleh bertindak balas dengan karbon untuk membentuk satu sebatian. Soalannya, 1. Tulis formula sebatian yang terbentuk. Kemudian, lukis susunan elektron sebatian yang terbentuk. Untuk 2 soalan itu dengan markah 3 markah bermaksud menulis formula 1 markah, melukis susunan elektron 2 markah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Tulis formula sebatian yang terbentuk. So, kita dapati karbon dengan nombor proton 6. Okey, susunan elektronnya 2, 4. Okay, dan W 287, dua-duanya adalah atom bukan logam, maka dia akan membentuk ikatan kovalen. Jadi, pelajar perlu tahu macam mana hendak menulis pembentukan ataupun menulis formula bagi sebatian kovalen. Pertama, senaraikan atom yang terlibat, kemudian tulis susunan elektron, kemudian nyatakan elektron yang diperlukan untuk mencapai susunan elektron oktet dan nisbah. Akhir sekali kita akan boleh tentukan formula. Okey, atom yang terlibat di sini karbon dan W. Susunan elektron karbon 24, susunan elektron W 287. Maka atom karbon memerlukan 4 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet, manakala W memerlukan 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Diberitahu tadi, jika atom itu memerlukan beberapa elektron, maka ia juga perlu menyumbang sebanyak yang dia perlukan.
Oleh itu, karbon memerlukan 4, maka dia perlu sumbang kepada pasangannya iaitu W sebanyak 4 elektron. W memerlukan 1, maka dia perlu menyumbang kepada pasangannya karbon sebanyak 1. Maka itu adalah nisbah bagi atom C dan W apabila bertindak balas dengan nisbah 1:4. Maka formulanya C1W4. Maka dapatlah ditulis jawapan CW4. Okey, 1 markah. Okey, untuk soalan yang kedua ialah melukis. Kita tahu C ada 1, manakala W ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Dan pembentukan dia, perkongsian elektron akan membentuk CW4. Itu cara menulis. Okay. Di sini 2 markah ialah 1 susunan elektron yang betul. Okay. Dan yang kedua ialah bilangan atom yang bergabung adalah betul. Okay. Jadi itu markah kedua dan ketiga. Melukis 2 markah. Okay. Susunan elektron yang ditulis betul dan bilangan atom yang bergabung adalah betul. Okay. Maka soalan yang seterusnya ialah soalan D. Okay. Dan soalan yang terakhir iaitu sebatian yang terbentuk di B dan di C mempunyai sifat fizik yang berbeza. Terangkan perbezaan sebatian yang tersebut berdasarkan 1. Takat lebur, kedua adalah kekonduksian elektrik. Okay, seperti yang kita bincang tadi, bila istilah kata tugas terangkan bermaksud pelajar perlu memberi jawapan dan juga sebab. Bila perbezaan adalah dinasihatkan, pelajar buat dalam bentuk jadual. Memudahkan kita nak tengok poin yang sepatutnya. Okey, 6 markah. Okey, 6 markah bila perbezaan dalam bentuk jadual. Tengok contoh dia. Okey, buat dalam bentuk jadual. Okey, yang pertama kita ada sebatian B. Kita tahu sebatian B adalah sebatian ion dan sebatian C adalah sebatian kovalen. Kita nak banding sifatnya dari segi takat lebur. Okey, dah tengok pada nota sebelum ni, kita dapati takat lebur sebatian B atau sebatian ion adalah tinggi, manakala sebatian kovalen dia adalah rendah. Dua jawapan itu baru kita dapat 1 markah. Ni kena hati-hati bila soalan perbandingan ataupun perbezaan. Okey, untuk dapat markah. Kena nyatakan dua-dua bahagian baru dapat 1 markah. Tak boleh cerita di satu bahagian. Diceritakan di kedua-dua belah bahagian. Okey. Itu ialah jawapan dia tinggi. Maka kena bagi sebab kenapa takat lebur sebatian ion tinggi. Okey, ini kerana zarah-zarahnya tertarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tersebut. Itu adalah poin yang ketiga. Okay. Begitu juga untuk sebatian kovalen. Kenapa takat leburnya rendah? Ini kerana zarah-zarahnya tertarik oleh daya antara molekul yang lemah ataupun daya van der Waals yang lemah. Maka hanya sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, sekarang kita tengok dari segi kekonduksian, kita dapati bahawa sebatian ion boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous tetapi tidak dalam keadaan pepejal. Kenapa? Kerana sebatian ion dalam keadaan leburan atau larutan aqueous mengandungi ion-ion yang bergerak bebas. Okey, manakala dalam keadaan pepejal sebatian ion tidak
ion-ion tidak bergerak bebas. Okey, dan bagi sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Kenapa? Sebabnya sebatian kovalen wujud sebagai molekul, maka tiada ion-ion yang bebas bergerak. Maka itu ialah poin yang ke-6. Okey, itu saja untuk semua. Cikgu harap ianya dapat membantu anda untuk panduan dalam menjawab SPM 2020. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.